ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita bertemu lagi secara maya, online, bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad. Kitab terjemahannya di jilid yang kelima, muka surat 97. Tajuk dia pasal ataupun faslun, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilaj as-suda'i wasyaqiqati. Petunjuk Nabi Islam dalam mengobati pusing, yakni pusing ini pening kepala, ya, dan migrain lah, migrain. Okay. Okay. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebuah hadis yang kesahihannya masih perlu ditinjau. Ya, kata Ibnu Qayyim berkata di sini fi sihhatihi nazarun. Nazar ni maksudnya kena tinjau lagi lah. Okay. Okay. Yakni sebagai berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena penyakit pusing, yakni pening kepala. Okay. Pusing ni pening lah. Okay. Sehingga terpaksa melumuri kepalanya dengan inai. Beliau bersabda, dengan izin Allah, ubat ini berkhasiat menghilangkan pusing. Pusing di sini artinya rasa sakit pada bahagian kepala atau seluruhnya. Bila hanya menyerang separuh kepala sahaja disebut migrain. Disebut migrain. Jadi maknanya migrain ni sebagai orang dia kena penyakit ni memang sakit sangatlah migrain ni kan. Kalau ada siapa-siapa ada pengalaman sakit migrain, memang sakit sangatlah. Kalau menyerang seluruh bahagian kepala disebut baydah. Kalau sebahagian kepala dia sebelah kiri ke sebelah kanan kan panggil migrain. Kalau seluruh kepala kan disebut sebagai dipanggil baydah. Baydah ni maksudnya sakit kepala semula keseluruhan dia. Atau helm. Dia kata helmet. Helm ni helmet lah maksud dia. Sakit seperti mana seluruh kepala dia diibaratkan seperti helmet perang tu, topi perang, topi kita pakai perang tu kan. Maksud dia tempurung kepala ni sakit ni. Bahagian atas semua. Kan? Disebut dengan helmet perang yang memang menutupi seluruh kepala. Terkadang hanya menyerang bahagian belakang atau depan kepala sahaja. Ya. Penyebabnya banyak dan jenisnya pun bermacam-macam. Hakikat penyakit pusing adalah panas di bahagian kepala. Pening ni, pusing pening lah. Dia pening dengan sakit kepala ni tak sama ya. Pening lain, pusing kan. Sakit ni lain. Kan macam kita baca dalam buku sastra, sakit kepala bagai dibaji kan. Sakit kepala bagai dibaji, macam maksudnya macam kena belah kepala, sakit. Itu dia. Jadi maknanya terkadang hanya menyerang bahagian belakang atau depan kepala sahaja. Penyebabnya banyaklah dia kata. Dan jenisnya pun bermacam-macam. Penyebab sakit kepala ni banyak. Dan jenis dia pun macam-macam.
Hakikat penyakit pusing adalah panas di bahagian kepala dan semacam demam yang terjadi kerana berkumpulnya wap di bahagian kepala yang berusaha menembus keluar namun tidak bisa sehingga memaksakan untuk keluar. Wap panas ni nak keluar daripada kepala kan, dia tak keluar. Dia seperti, dia kata diibaratkan seperti bejana ataupun bekas yang berisi padanya air panas, lepas tu ditutup kan, maka wap panas dia akan naik tapi tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar, dia duduk dalam tu. Itu contoh dia macam tu lah. Yang tertekan paksa bila air di dalamnya menggelegak. Segala sesuatu yang lembap bila dipanasi akan menuntut tempat yang lebih luas dari tempatnya sebelumnya. Di tubuh badan kita ni, pada dalam ni penuh, dia lembap kan, ada air. 70% ada air dalam badan kita kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi lembap dalam badan kita. Jadi bila dia panas, dia jadi wap. Dia nak naik. Panas dia naik. Naik ke mana? Naik ke atas lah, ke kepala lah. Sebab itu, kan, kalau kita tengok Sensei kan, apa nama, tabib Cina kan, dia kalau kita sakit, dia beri cari ubat dekat dia akan pesan jangan minum ais. Jangan minum ais. Sebab apa? Ais ni dia sifatnya macam sejuk tapi panas. Bila kita minum benda yang sejuk, badan dalam kita ni panas kan, dia bekerja dalam ni. Dia bekerja, bila panas dia akan jadi beruap. Proses peruapan tu naik tu. Itu yang kita sakit kepala. Minum ais banyak sakit kepala kan. Pening kepala, sakit kepala. Itu dia. Tapi ais tu kita tahulah memang sedap lah ais ni. Kan? Susah orang nak tinggal ais, minum ais ni kan. Kalau pergi kedai tu teh tarik, teh ais kan. Teh ais, Milo ais, kopi ais. Semuanya ais-ais. Kan? Ais blended dan sebagainya. Gitu. Tapi hakikatnya ia tak baiklah untuk kesihatan kita kan. Ais ni. Kalau boleh ditinggalkan, kita tinggalkan lah. Kalau boleh dikurangkan, dikurangkan. Ataupun tak minum langsung pun tak memudaratkan kita pun kan. Kita minum air suam ke, air biasa ke, air panas ke apa ke. Begitu. Kemudian dia kata, kalau wap tersebut mengisi seluruh kepala sehingga tidak mungkin lagi menyebar dan mencari jalan keluar, kepala pun berputar. Dia pening. Pening kan. Dia bila kita badan panas. Sebab tu bila kita makan daging, apa kita makan benda yang panas naik kepala kan. Gitu sebab kita tak biasa makan daging kot. Tapi kalau kita biasa makan daging dah jadi tak apa-apa dah. Ini hakikat yang saya perhatikan dulu saya semasa saya belajar di Pakistan. Dulu kita belajar sekali dengan budak-budak daripada Afghanistan pun semua belajar kan di Pakistan kan. Jadi saya tengok musim sejuk kan. Musim sejuk budak-budak Afghan ni, budak-budak ni yang belajar sekolah-sekolah tahfiz ni kan, bila kita belanja dia makan ikan goreng. Ikan goreng tak apa nama? Tak diperap dengan cili pun. Ikan semata-mata ikan musim sejuk ni. Saya nak cerita musim sejuk. Ni pengalaman apa yang saya lihat dengan mata saya lah. Kita hanya gaul dengan kunyit saja ikan tadi. Kemudian kita goreng ikan tu. Kita bagi dia orang makan. Musim sejuk. Tu apa jadi? Berpeluh. Ini saya lihat sendiri dengan mata saya. Budak-budak ni pelik kita. Dia makan ikan. Bagi dia ikan tu panas. Kalau dia makan daging, tak ada apa-apa. Biasa. Kita tengok dia orang buat daging kan. Ada musim korban kan. Budak-budak daripada Afghan. Biasalah dia orang ni kan. Orang jenis bangsa Patan ke apa ke. Dia orang ni, daging korban, dia orang buat macam kita sini buat macam bekasam. Tapi dia orang tak jadi masam lah ikan daging depan tu. Sebab kita di Malaysia ni kita makan ikan bekasam. Yang ikan kita tu jadi masam. Sebab kita perap dengan beras yang digoreng. Beras yang digoreng tanpa minyak kan. Kita goreng beras dengan sampai perang. Kemudian kita tumbuk beras ni sampai jadi halus ni. Macam jadi debu tu. Kan? Jadi maknanya ikan yang kita perap dengan garam tu. Tapi garam tak boleh sikit lah. Garam kena banyak so. Kemudian kita balut dengan kita perap dengan ikan tadi jadi ikan bekasam. Jadi beras tu jadi masam. Jadi ikan bekasam. Ni resipi ikan bekasam ni saya tahulah. Siapa nak belajar boleh PM lah. Nak buat ikan bekasam ni. Ini resipi turun-temurun.
Baik. Jadi dia orang makan daging tadi, dia letak dia letak garam je. Dia perak. Musim korban tu daging banyak kan? Boleh makan 3 4 bulan, 5 6 bulan daging tadi. Tapi nak ceritanya bahawa dia orang makan daging tak ada apa-apa. Tapi kalau kita makan daging kita rasa panas, berpeluh kan? Tapi dia orang pula kalau makan ikan berpeluh. Ini saya lihat dengan mata saya tadi. Terkejut saya tengok, kau orang makan ikan berpeluh, panas ke ikan? Panas, dia kata. Oh, pelik ya. Itu cerita dia lah. Kan? Baik. Ni. Jadi ikan dia seorang mahal kan? Makan daging. Kemudian, dia kata di sini, kalau wap tersebut mengisi seluruh kepala sehingga tidak mungkin lagi menyebar dan mencari jalan keluar, kepala pun berputar, pening. Itu disebut gamang, dia kata, ataupun mabuk laut. Kan kita macam orang naik laut kan, dia jadi macam tempat tu kalau kita pening, kita jalan pun toyong ayang kan. Jadi kalau saya kan bila pening amat sangat, bila kita berpeluh, kita rasa berpeluh, kita muntah. Bila kita muntah kan tadi, dia keluar sekali dengan angin tadi, maka akan hilanglah yang dipanggil macam mabuk laut tu, pening tu. Itu bagi saya lah, saya sendirilah yang mengalaminya. Paling saya tak tahulah. Kalau saya pening kan, bila pening duduk tu maknanya dia akan berpeluh. Dia akan keluar peluh tu maknanya muntah. Bila kita muntah, kan, dia akan keluar sekali dengan angin dalam perut kita tadi, maka lepas tu dia akan jadi segar lah. Dia hilang pening tadi. Kadang-kadang dia ambil masa lama jugalah kadang-kadang. Itu masing-masing punya masalah. Baik. Pusing, yang ni pening kepala, bisa muncul kerana banyak sebab lah, dia kata. Kata Luqiyah di sini. Bagilah di sini cara bercara fikir Hikam Kasam tu, boleh tu Ustaz. Mudah je Hikam Kasam ni. Kan? Basuh kipas nantilah. Nanti kita PM saya lah. Gitu. Baik. Hikam Kasam ni sedap ni. Hikam Kasam Utara ni. Okey. Salah satunya adalah kerana kuatnya salah satu dari 4 unsur pada manusia. Tu dia. Ya. Salah satu unsur daripada 4 unsur dalam tubuh manusia ni dia jadi kuat tu, mana itulah di antara penyebab dia. Secara berurut. Pertama hingga keempat. Ya. Baik. Dia kata sini. Terus pergi ke pada perkara kelima. Kenapa dia kelima? Tu mana ya? Salah satu dia kata ahaduha man ghalaba tauhid min taba' arba'ah. Kan? Panas sejuk tu kan. Tu dia. Kita sebut apa nama tabiat dia 4 tu. Okey, terus pergi yang kelima, dia kata kerana kelima terjadi kerana luka tukar lambung. Quruh takun fil mi'dah, maksudnya luka dalam perut ni. Kan? Mi'dah ni perut kita lah, dalam usus. Luka. Jadi kepala menjadi sakit kerana efek pembengkakannya. Ya. Kerana bersambungnya urat saraf daripada lambung, daripada perut lah, mi'dah tadi ke kepala lah. Urat tadi disambung ke kepala. Dia ada kesan. Bila kena sakit dia pun, dia akan naik ke kepala. Itu satu penyebab dia. Yang keenam, dia kata kerana angin duduk. Angin duduk ni maksudnya rih ghalidhah. Maksudnya angin ni, kita panggil angin pasang macam tu lah kot. Kan? Ghalidhah ni tebal. Angin tebal, angin yang dalam dia susah nak keluar daripada perut kita ni. Ada angin dalam perut kita ni kan. Yang terdapat, dia kata di mi'dah. Mi'dah ni perut lah. Dia kata dia tulis ni lambung. Kalau lambung ni istilahnya mana sudut sebelah sisi kiri atau kanan.
Tapi kalau mi'dah ni perut kita lah. Itu. Lalu naik ke kepala sehingga menyebabkan terjadinya pusing dia kata. Yang ketujuh, kerana inflamasi. Yakun min waram, maksudnya bengkak, kebengkakan. Waram ni bengkak lah. Fi uruqil mi'dah, pada urat-urat saraf perut tadi. Sehingga menyebabkan kepala sakit dengan sakitnya perut tadi kerana bersambungnya saraf antara kedua organ tersebut. Itu yang ketujuh. Kelapan, rasa pusing yang diakibatkan oleh lambung yang terlalu penuh dengan makanan. Perut lah disebut perut ni. Perut kita ni penuh dengan makanan. Kita makan banyak. Sehingga sebahagian sisa makanan tidak terolah. Dia tak boleh nak hadam. Sebahagian pada makanan tidak boleh nak hadam. Dan mengakibatkan kepala pusing dan berat. Makan berlebihan pun macam tu juga. Kalau tak makan langsung pun tak boleh juga. Kesembilan, pusing yang muncul setelah berhubungan badan. Maksudnya setelah jima' lah. Pening tadi kan, berlaku setelah jima'. Kerana adanya gesekan sel-sel tubuh sehingga menyebabkan pusing. Kerana kenaikan suhu tubuh melebihi batas ketahanan tubuh itu sendiri. Ni. Itu juga boleh menyebabkan pening. Yang ke-10, pening setelah muntah dan mengeluarkan seluruh makanan di perut. Muntah kan, di pening. Bisa terjadi kerana perut terlalu kering atau kerana naiknya wap lambung, wap perut ke kepala. Kan? Yang ke-10. Yang ke-11, pening yang timbul kerana suhu udara dan temperature yang terlalu panas. Kita panas sangat pun kita jadi pening kan? Gitu. Ke-12, kerana udara terlalu dingin, terlalu sejuk sangat pun dia juga. Sehingga wap di kepala menjadi padat dan tidak menemukan jalan keluar. Sejuk sangat, pening juga. Gitu. Yang ke-13, kerana berkadang, kerana bersembang, berbicara dan menahan tidur. Dia kata yang ke-13 ni, ma yahdutsu minas sahari wa adamin naum, maksudnya berjaga malam lah, sembang apa semua kan. Sampai ke pagi kan, dan tak tidur, kurang tidur. Sebab tu dikatakan orang yang kurang tidur ni perut dia nak makan lah, nak masa nak makan je, lapar je. Ada orang yang cakap, kata bila kita ni kurang tidur, tak cukup tidur, kita nak ngunyah, nak makan. Nak makan pula tak nak makanan yang serat-serat semua, karbohidrat makan. Tu yang jadi berbagai-bagai penyakit tadi kan. Gula manis, gula makan kan. Benda-benda beracun kan. Gula ni racun kan. Sebagaimana kata sebagian doktor kan. Gula yang dibuat daripada bahan-bahan kimia dicampur padanya menjadi putih gula tadi kan. Kita makan, dia jadi maksudnya lama kelamaan dia jadi mudarat pada kita lah. Itu juga tepung-tepung tu kan. Tepung yang kita makan tu masuk juga bahan-bahan pemutih yang boleh merosakkan. Punca jadi gout, apalah kata doktor kan. Begitu. Jadi bukan tak boleh makan, kita kurangkan. Kalau tak makan pun tak mudarat, tapi sedap lah. Terutamanya hari-hari raya ni, bulan Syawal ni kan, segala kuih-kuih tu masih lagi banyak atas meja kan, sedia jamah sikit jamah. Tu kena gaut lah, kena apa kah, gulanya, tepungnya kan. Gitu. Jadi gula kita hari ni gula yang ada chemical lah. Tepung kita hari ni pun ada tepung yang ada yang berchemical. Jadi begitu. Baik, kemudian ke-14, kerana tekanan pada bahagian kepala akibat membawa beban berat di atas kepala. Pikul benda berat atas kepala tadi kan, juga boleh mendatangkan pening tadi. Ke-15, kerana terlalu banyak berbicara sehingga stamina otak menurun. Jadi maknanya kita ni kurangkan bercakap. Bila kita banyak bercakap, otak kita jadi lemah. Cakap banyak, otak jadi lemah. Cakap benda kosong lah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran ni mukjizat. Di mana dia menambah stamina kita, meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Kan saya pernah ada seorang sahabat yang belajar di satu tempat luar negara. Dia cerita gitulah tentang kan macam mana orang Yahudi ni dia meningkatkan sistem
sistem imun badan dia, imunisasi dia, iaitu dia baca Quran walaupun dia kafir dengan Quran. Ini kawan saya cerita sendiri lah, gitu. Mana dia kafir dengan Quran tapi dia baca Quran. Untuk apa dia baca Quran? Untuk meningkatkan, dia tahu Quran tu mukjizat dan boleh meningkatkan sistem imunisasi badan kita, Al-Quran ni, kan? Sebab tu bila nak belajar, dia bangun pukul 3 pagi, dia baca Quran, dia mandi, dia pakai minyak wangi. Orang kafir ni, Jerman, kan? Dia pakai minyak wangi, kemudian dia baca Quran. Dia tak Muslim, dia baca Quran dengan niat apa? Niat untuk kekuatan ni lah, kan, tubuh dia tadi, dan hafazan dan sebagainya. Dia belajar, begitu. Baik, jadi baca lagi banyak, kita baca Quran lagi kuat lah, insyaAllah kita, jiwa kita dan sistem badan kita. Kan Allah sebut dalam Quran sendiri, Quran tu adalah syifa, kan, ubat bagi segala penyakit, kan, contohnya penyakit-penyakit di dalam dada kita ni. Okay. Sebab tu kita lihat, kan, pelajar-pelajar tahfiz Quran yang menghafal Quran tadi, kan, kalau mereka masuk ke kelas-kelas belajar akademik dan sebagainya, SPM dan sebagainya, mudah dan lancar bagi mereka untuk mengingati pelajaran atau menghafal pelajaran, kan, mudah. Kemudian ke-15 tadi, kan, kita baca dah, sehingga stamina terlalu banyak berbicara sehingga stamina otak yang menurun. Jadi orang sembang banyak ni maknanya bukan bagus lah. Cakap benda yang apa-apa tak ada apa, kan, cakap-cakap kosong ni tak ada faedah lah, gitu. Sebab tu Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, adalah dia bercakap benda yang baik saja, kan, ataupun dia berdiam daripada berbicara, jangan bercakap. Bercakap ataupun jangan bercakap. Berbicara, bercakap yang baik lah, begitu. Ke-16 dia kata, kerana terlalu banyak aktivitas dan olahraga berlebihan, sukan berlebih-lebih sangat pun tak boleh, bahaya juga. Ini juga satu pengalaman yang saya lihat. Ada seorang rakan, kan, dia koma lah, dia yang jadi puncanya, diceritakan lah, dia sukan dia berat, lebih terlampau bersukan dengan main badminton dan sebagainya. Smash kuat lah maksud dia, kan. Jadi maknanya dia lepas tu, lepas sukan dia jadi saraf dia tu rosak. Tak tahu lah saraf dia rosak. Sekarang terlantar lah dia di atas katil beberapa tahun, kan, terlantar. Padahal dulu dia orang main bola, badminton, orang sukan, kan. Qadarullah ma syaa fa'al. Dan jadi musabab ni, kan, begitu, kan. Mungkin juga kan terlalu banyak aktiviti dan olahraga yang berlebih-lebihan. Sebab kita ni disuruh kita senaman dan sebagainya, tapi taklah sebab berlebih-lebihan, kan, memudaratkan diri kita. Jadi khairul umur awsatuha, sebab baik perkara itu maknanya pertengahan, kan, pertengahan maksud dia. Ikut, dia ada step dia, kan, bukan main boleh hantam macam tu saja. Itu orang nak main bola pun dia akan warm up dulu, kan. Nak main badminton pun macam tu juga, kan, dia panaskan badan dia exercise sehingga panas badan dia, boleh dia start main tadi. Itu ke-17, kerana masalah psikologis lah, boleh mendatangkan pening juga, seperti murung, penyakit kemurungan ni, kan. Ini berlaku sekarang ni. Ada penyakit pula, penyakit yang kita dengar, penyakit kemurungan. Dia bahaya. Tapi hakikatnya orang yang beriman, yang berilmu, beramal soleh, kan, dia takkan ada penyakit murung ni, kan. Penyakit ni, penyakit murung ni sebab apa? Jiwa orang yang murung ni, jiwa dia kosong, kan. Jiwa yang kosong. Jadi bila jiwa kosong, apa yang masuk padanya? Syaitan dan jin lah. Syaitan dan jin jahat ni, bisikan-bisikan jahat ni, was-was ni yang masuk dalam jiwa dia. Tapi kalau jiwa dia terpenuhi dengan kalam Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maknanya jiwa dia akan berkembang, jiwa dia akan bahagia, begitu. Sedih, was-was, banyak fikiran jelek, negative thinking dan lain sebagainya. Kemudian ke-18, pusing, ini pening yang muncul kerana terlalu lapar. Kita ni maknanya kenyang sangat pun tak boleh, lapar sangat pun tak boleh, kan.
Berbeza dengan kita berpuasa. Itu dia mana kelebihan puasa kan. Kalau kita puasa, kita hanya minum air, hanya makan buah kurma kan. Jadi kita rasa boleh tahan sampai petang. Tak menggigil kan. Kalau orang biasa kan kadang-kadang kan, saya pun dulu pernah mengalami bila kita lapar yang masak, kita akan menggigil kan, macam hypo kan, hypo. Tapi alhamdulillah mana belakang ini tak rasa lah. Sebab saya pernah berusaha jugalah untuk contohnya berhenti makan gula, tak minum benda-benda yang bergula, tepung, nasi kan. Sekadar 2 minggu macam tu lebih tu, maknanya lepas tu kita rasa hypo tu tak ada lagi lah, alhamdulillah. Kalau kita lambat makan pun tak ada rasa hypo. Tu bila kita puasa pun kita hanya minum air sejuk pun tak ada hypo. Kan, relax lah. Cuma lapar letih je lah kalau kita sahur tak makan apa kan. Tapi itu dia hikmah puasa tadi kan. Hikmah puasa ni, kita orang yang dia ada macam penyakit lampu dia, insya-Allah boleh berpuasa. Puasa tak ada masalah apa. Tak nak rasa hypo pun. Tapi kalau kita tak puasa, kita tak lambat makan, kita rasa menggigil kan. Sebahagian kita lah. Begitu. Kerana wak perut tidak lagi memiliki tempat untuk bergerak, sehingga semakin menumpuk dan meningkat hingga akhirnya naik ke otak dan menyebabkan rasa sakit. Gitu. Ke-19. Ke-19. Pusing dan pening kerana adanya pembengkakan pada bahagian kulit otak, sehingga penderita merasakan seolah-olah kepalanya dipukul dengan tukul, martil tukul lah kan. Begitu. Yang ke-20, yang terjadi kerana demam. Kerana panas. Demam tersebut juga menyerang kepala sehingga rasa sakit. Itu dia kan, sakit demam sampai sakit kepala. Wallahu a'lam, kata Syekh di sini. Baik, kemudian masuk pula pada fasal dari sini. Faslun, dia kata fasal wa sababu suda'i syaqiqah madatun fi syarayin ar-ra's. Dia kata ada pun faktor yang menyebabkan penyakit migrain kan, atau sakit kepala sebelah. Sakit kepala sebelah, migrain ni sakit sebelah, adalah adanya unsur tertentu yang menyerang bahagian urat kepala itu sendiri. Kalau migrain, saya pernah juga mengalami sakit migrain yang kritikal lah, yang teruk lah. Jadi mana yang bila paling teruk ni, bila saya setahun saya di Pakistan, lebih kurang awal tahun, macam 2 tahun yang kedua macam tu, sakit. Dia sakit yang amat sangat kan, sampai dia rasa mata kita ni bagai diramas-ramas. Mata ni dia rasa macam orang ramas. Tu mata kita sakit ni, kalau dihentak kepala dinding pun boleh, kita tak tahan lah kan, begitu. Migrain yang teruk lah, yang pernah saya alami tahun 90-an. Jadi yang alhamdulillah, maknanya Allah mudahkan, ada seorang sahabat daripada Sudan. Dia kata jom kita bekam. Kita tak tahan lah, nak buat apa pun buat lah, tak kisah lah, sakit sangat. Jadi maknanya dicukur lah kepala ni, bahagian tengah ni kan. Maka dia ambil lah botol di sana ni, botol jam buah-buahan ni, dalam botol tu, ambil botol kosong tu, dia ambil kertas, cebisan kertas, dibakarnya cebisan kertas tadi, letakkan dalam botol tu kan. Maknanya bila dah api dah mula padam, pup, dia diserkup di atas kepala kita, maka dia wap disedut. Maknanya dalam tu dia wap disedut kulit kepala kita, disedut dengan sedutan yang amat kuat lah, terasa kan, macam kena jerut kan, tarik ke kulit kepala ni. Dia tarik, lepas tu biar dalam 5 minit macam tu.
maka ditanggalkan botol tadi dengan payahnya dia tanggalkan botol tadi, tabut botol tadi. Lalu maka dia ambil pisau lah, blade tadi, pisau yang guna untuk cukur janggut tu kan, maka dihiris kepala ni, kulit kepala dihiris, okey, dihiris, maka dibakar lagi cebisan kertas kecil dalam botol kaca tadi, maka disekup lagi atas kepala kita, maka dia sedut kan, dia sedut botol tadi, disedut darah kan, mana wap tadi sedut darah daripada kepala kita, dan darah hitamnya banyaknya darah tadi kan, botol jam tu hampir penuh botol jam tu. Kalau sedut, baru rasa macam peluh sejuk, ringan, rasa ringan kan, tapi masih ada sakit lah, masih sakit. Jadi 2 hari lepas tu, dalam 2 hari 3 hari tu maknanya hilang terus sakit migrain tadi, hilang, dia tak rasa dah. Masya Allah kan, nikmatnya bila kita dah sakit, kita dah buat dia hilang, macam orang cubit orang buang macam tu yang sakit tadi kan, jadi dipotong buang macam tu lah. Tapi bila dia datang pula setahun, migrain tadi, mana pusingan tadi, mana sampai setahun depan tu pula, dah habis cukup setahun, memang sakit lagi, sakit pula. Ya Allah, mata tu rasa diramas-ramas kan, dipijik-pijik, rasa macam tu mata ni, sakit amat sangat sebelah. Jadi saya tahu dah, sebab ni saya tahu dah macam mana nak buat. Maka saya pun carilah botol jam, pergi cari kawan lah yang boleh, yang pandai untuk bekam. Jadi bekam pula, begitulah hilang pula. Maka begitulah amalan saya setiap tahun sehingga saya balik ke Malaysia, kan. Saya pun carilah tempat bekam di mana, jumpa lah dekat apa nama, Taman Melawati dekat tu lah kan. Jumpa di situ tempat bekam di situ lah setiap tahun lah. Jadi maknanya kita tahulah puncanya. Jadi Alhamdulillah sekarang dah hilang terus lah, tak ada migrain lah, Alhamdulillah. Tapi saya tahulah pengalaman orang sakit migrain ni macam mana. Jadi kita nasihati kawan-kawan yang ada migrain berbekam, buang darah tadi. Ini dia. Baik, dia kata di sini migrain atau sakit kepala adalah adanya unsur tertentu yang menyerang bahagian urat kepala itu sendiri. Saya ada pengalaman, jadi saya boleh cerita lah macam mana kan. Jadi sampai sekarang saya sediakan alat-alat untuk berbekam. Jadi apa saja kan, rasa tak sedap badan, sakit kepala, maka saya tahulah nak buat apa. Dan saya pernah, saya juga adalah orang yang kena penyakit darah tinggi lah, sebab keturunan kan, darah tinggi ada, macam manis pun mungkin ada lah, kan. Jadi kita kontrol lah, macam darah tinggi ni, ubat dia insya-Allah berbekam. Dia ada poin bekam, di mana bekam untuk meredakan darah tinggi tadi. Jadi saya memang ada darah tinggi lah, sebab keturunan mak saya ada darah tinggi, rahimahullah. Begitu. Baik. Dia kata di sini, langsung menyerang bahagian itu atau melalui organ lain, organ tubuh lain, lalu naik ke kepala. Nampak? Kalau saya kena serangan di mata. Sakit itu akhirnya diderita oleh sisi kepala yang lebih lemah daripada sisi yang lain. Lemah ni kenalah, macam saya sebelah kiri ni kan. Unsur tersebut bisa berupa wap atau kotoran yang bersifat panas atau dingin. Ciri khas penyakit ini adalah munculnya gejala semacam denyutan di pembuluh darah. Kan? Jadi kita rasa macam denyut-denyut sakit kan. Jadi kalau rasa macam tu, cepat-cepat berbekam. Kalau kepala diikat dengan kain dan denyutan itu berhenti, ini juga dia ada satu cara untuk menghilangkan sakit kepala kan. Ambil kain terikat kuat-kuat, maka denyut tu berhenti, hilang, dia rasa kurang sakit. Dengan sendiri rasa sakit pun mulai hilang. Ikat kepala kan, ambil kain pintal-pintal, belit di kepala, ikat kuat-kuat, denyut-denyut tu rasa hilang. Baik, kita Ibn Qayyim lagi rahimahullah. Abu Nuaim menyebutkan dalam karyanya Kitab At-Tibbun Nabawi, dia kata jenis pusing ini pernah dihidap, dialami oleh Nabi SAW hingga 1 atau 2 hari, sehingga beliau tidak keluar rumah. Dia kata sakit kan. Yalah Nabi SAW kan,
Dia sakit. Sakit Nabi itu maknanya 2 kali kita. Sakit kita ni sekali, Nabi SAW ni 2 kali. Kenapa? Kerana untuk menambahkan pahala dan mengangkat darjat Nabi SAW. Sebab tu para anbiya alaihissalatu wassalam, mereka bersyukur di atas sakit. Darjat ni darjat yang tinggi lah, kan? Syukur di atas sakit adalah lebih tinggi daripada redha. Kita disuruh redha dengan segala qada, ketetapan Tuhan, kan? Redha lah dengan sakit apa yang menimpa, redha. Tapi maknanya orang yang lagi tinggi darjat dia bersyukur di atas sakit. Kenapa? Kerana sakit itu menghapuskan dosa, mengangkat darjat, kan? Kenapa? Bila dia bersabarlah dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Okey, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dengan kepala masih berbalut oleh kain. Sakit dia, kan? Diikat kepala tadi. Dalam as-sahih disebutkan bahawa sangat sakit menjelang wafatnya, beliau berkata, betapa sakitnya kepalaku, wa raksa, sakitnya kepalaku. Beliau mengikat kepalanya pada waktu sakit. Membalut bahagian kepala berguna untuk mengatasi migrain dan sakit kepala lainnya, kan? Tak tahu nak bekam apa, tak ada alat lagi, ikat kepala dulu, kan? Tapi tu insya-Allah lepas tu bekam. Untuk migrain lah, migrain darah tinggi, insya-Allah bekam. Kemudian faslun pula, fasal. Terapi terhadap penyakit ini beragam, macam-macam cara lah, sesuai dengan keragaman jenis dan penyebabnya. Ada kalanya penyembuhannya dengan mengosongkan perut, al-istifragh, bil istifragh, kan? Masa kalau kita muntah, kan, macam saya sendirilah pengalaman. Bila pening masa macam jalan huyung ayam, lepas tu dia rasa nak muntah, tak apa, muntah. Usahakan supaya boleh muntah. Bila saya dah muntah, ataupun tak nak makanan lampu, saya muntah, keluar air liur ke makanan ke, lepas muntah tu saya akan rasa berpeluh tu, duduk sekejap, maka akan hilang pening saya. Gitu. Ya. Saya ni dulu jenis mabuk darah lah. Mabuk darah. Contohnya kalau kena suntik, suntik jarum dekat tangan ni, kan, kalau saya tengok jarum disuntik masuk ke dalam tangan saya ni, jadi lepas tu saya akan rasa pening, terhuyung hayang, mabuk, kan? Okay. Jadi dia nak legakan dia adalah muntah. Bila muntah tu, jadi hilang pening tadi. Itu pengalaman sendirilah, pengalaman sendiri. Masing-masing kita ada cara dan pengalaman, kan? Baik, ada juga dengan makan. Ada juga dengan pening kepala, perut kosong, makan hilang pening. Ada juga. Ada juga dengan istirahat total. Maksudnya tidur terus. Pening, kan, pusing, kan, tidur. Jaga-jaga hilang pening. Ada pula yang dengan diikat di bahagian kepala. Ada macam tu juga. Ada lagi penyembuhannya dengan pendinginan. Masuk paikon ke, ataupun ambil air batu ke, dituam-tuam kepada kita, kan. Gitu. Hilangkan panas badan tadi, kan. Badan kita panas, kita pening kepala tadi. Ada pula sebaliknya, iaitu dengan dihangatkan. Sejuk tadi dipanaskan. Ada pula jenis penyembuhannya dengan menghindari suara atau melakukan gerakan. Ada juga. Tak cakap, diam, ya. Ataupun senaman, bergerak, buat senaman tadi. Jadi ada juga cara dia. Baik, bila hal itu sudah dimaklumi, terapi sakit kepala menurut hadis ini dengan menggunakan inai masih bersifat parsial, dia kata. Ya. Dia panggil apa? Bersifat juz'i. Juz'i ni maksudnya bukan bersifat secara mutlak lah. Gitu. Maksudnya juz'i ni mungkin dengan sebahagian daripada cara, tidak menyeluruh. Yakni terapi terhadap salah satu jenis sakit kepala. Mungkin ada sebahagian serta sakit kepala ni diperlukan kepada inai.
Bila terjadi sakit kepala akibat panas yang menyengat. Panas kita sebagai kadang-kadang kita harus yang panas kan. Sementara tidak ada unsur tertentu yang harus dikeluarkan daripada tubuh. Kan? Dia panas je. Maka penyembuhan dengan inai mujarab sekali. Nampak macam mana? Dibalut dibalut, disapu, diletakkan di kepala kita dengan inai lah. Inai yang ditumbuk, dilumatkan tadi kan. Ditepek di atas kepala tu. Dibalurkan dan dibalut di kepala. Mana dia tadi? Caranya, inai dengan inai. Caranya dengan ditumbuk halus. Dan dicampur cuka. Disuruh cuka. Kan cuka ni sifat dia sejuk. Dicampur dengan cuka. Untuk dibalurkan dan dibalut di kepala. Ditampalkan, ditepek-tepek, dibalut di kepala. Sakit kepala pun langsung berkurang. Inilah dia kelebihan inai ni kan. Inai. Inai mengandung energi yang bisa mengatasi pusing, pening. Mana dia membentuk. Bila digunakan untuk dibalurkan dan diikat di kepala, pasti bisa menghilangkan rasa sakitnya. Bahkan itu tidak hanya berlaku untuk penyakit kepala saja. Kalau kita sakit, contohnya orang yang kuku dia tadi, kuku kaki dia tu macam kena apa, cekam, kan? Dia panggil apa? Tahu? Jadi mana di tumbuk ini dibalut di kuku tadi, di jari tadi kan? Maka dia akan rasa berdenyut. Kemudian nanti akan hilang rasa sakit tadi. Begitu. Bisa juga untuk berbagai rasa sakit di sekujur tubuh, macam bisul ke apa kan, tampal ke? Begitu. Bila digunakan untuk membalut bahagian tubuh yang bengkak dan meradang. Meradang dia jadi radang lah. Jadi apa, macam ruam merah tu kan pada tubuh kulit tadi. Bisa berguna meredakannya inai tu. Bagus inai. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam tarikhnya dan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan bahawa Rasulullah SAW setiap kali ada orang yang datang menemui beliau menceritakan sakit di kepalanya, pasti beliau bersabda, bekamlah. Itu dia. Nabi suruh kita berbekam kan. Belilah alat bekam tu. Beli kat Shopee ada jual. Beli made in Korea tu kan. Yang gelas dia plastik tu dia, tapi dia tahan 4-5 tahun kita pakai, dia masih lagi boleh guna kan. Ada jual kat Shopee tu, belilah. Lepas tu kena berani-beranikan lah diri kita kan, membantu kawan kita, pasangan kita. Contohnya suami sakit, isteri boleh berbekam kan, buat bekam pada suami dia. Kemudian isteri sakit, suami bekam pada isteri dia, boleh je. Gitu. Ini benda sunnah yang orang tak berapa nak amalkan. Peningnya teringat Panadol, peningnya teringat Panadol soluble dan sebagainya kan. Gitu. Bekam lah. Dan setiap kali orang yang menceritakan sakit di kakinya kepada beliau berkata, gunakan inai untuk membalutnya. Tapi hadis ini sanad dia dhaif lah. Sanad dia dhaif sebagaimana disebut dalam footnote di bawah tu lah. Dalam riwayat At-Tirmizi dan dari Salmah Ummu Rafi', pembantu Nabi SAW, ia berkata, tidaklah Nabi SAW terkena luka, tidak pula duri, melainkan beliau menempelkan padanya inai. Tapi sanad hadis ini adalah dhaif, lemah lah. Gitu. Tapi nak try, nak buat, boleh je lah. Kan? Tak cuba jadikannya sebagai satu cara berubat kan, boleh je. Begitu ya. Kemudian faslun, inai pada awalnya dingin. Jadi kita insyaAllah kita berhenti dulu di sinilah. Kita dah sampai di penghujungnya. Jadi semoga bermanfaat lah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.